perasan dia ada dua sisi. Ini tangan saya ke tepi pintu. Okey. Ni ada dua sisi. Satu ni yang cantik macam ni kan. Satu ni yang kita gunting kat kedai tu. Macam kita minta 1 meter, dia bagi 1 meter kan. Lepas tu potong macam tu lah kan. Okey. Bila kita nak potong kain, bahagian yang ni, kita kena bentangkan kain macam ni kan. Ni bahagian cantik ni. Kita lipat macam ni. Okey. Letak. Okey, bahagian yang cantik tu. Okey. Bahagian yang cantik tu kat sini lah kita melipat dia memanjang macam tu. Lepas tu kita letakkan pola kita macam tu ya. Kita tak boleh potong macam ni kain ni kan. Yang part yang kita gunting kat kedai ni. Yang ni kita tak boleh potong macam ni. Kain macam tu kita lipat dia memanjang macam ni. Lepas tu kita letak pola potong. Tak boleh buat macam tu ya. Ada setengah kain yang bahagian depan dengan belakang dia sama je. Macam contoh kain saya ni. Tapi kita ada banyak cara untuk kita identify mana satu bahagian depan dan belakang. Okey. Pertama sekali kalau perasan dekat bawah kaki kain ni dia akan ada bintik-bintik yang macam ni kan. Okey. Dekat bintik-bintik ni akan ada satu side yang bintik-bintik dia tu ada yang terkeluar. Macam contoh macam ni. Kalau boleh nampak kan. Biasa yang tertimbul ni ialah bahagian kain yang luar. Kalau tak ada macam ni, macam dirata sangat, kita tak boleh nak identify. Okey, salah satunya ialah kalau ada tanda macam ni. Ni memang confirm lah ni luar kan, dia tanda macam ni. Tu dia luar. Ataupun kadang-kadang ada kain yang dia ada tulis brand kat sini. Macam kat bawah kaki ni kan tulis Italian Silk lah, bla semua. Kain Maui Wool ke. Itulah dia, maknanya tu bahagian luar lah. Sekarang ni, ini kan bahagian yang luar kan. Jadi kita masa nak potong kain, bahagian luar ni kita lipat dia masuk ke dalam. Jadi kita potong kain ni dari bahagian dalam. Okey. Lipatan yang ni, macam ni kita nak tahu lebar mana kita nak lipat. Sebenarnya boleh lipat dua terus, tapi dia akan membazir kain lah. Sebab macam contoh saya tunjuk kan. Okay, sekejap saya naikkan kamera dulu. Macam mana kita nak tahu selebar mana kita nak lipat baju kita? Ambil pola ni, kita letakkan dia dekat hujung kain ni. Tapi ada gap sikit, 1 inci macam tu. Okey, maknanya kain kita ni, pola kita ni akan sampai sini kan. Jadi saya ambil macam ni. Saya lipat ke belakang. Jadi besar ni je lah kita lipat pola baju kita. Macam tu je. Okey, jangan membazir kain. Okey, pola baju ni dari bahagian atas ni pula kita boleh jarakkan dia 1 inci juga. Cuma saya punya ni saya ke bawah banyak sikit sebab ini adalah lebihan kain yang saya pernah jahit baju lain. Jadi dekat belakang ni dia ada lengkung banyak macam ni. Saya turunkan bawah sikit lah untuk saya elakkan. Apa kita buat yang pertama ialah kita pinkan pola ni. Pola ni kita pinkan dekat kain ni. Okay, pin ya dekat sekeliling ni semua. Okey, ni saya dah pinkan pola dekat baju. Sekarang apa kita perlu buat ialah kita buat line. Betul-betul ikut outline pola ni semua kita buat line macam ni. Okey, ni saya dah lukiskan line dekat keliling pola baju ni. Sekarang kita nak lukis basi pula. Basi ni setiap ukurannya ada lain-lain ya. Jadi macam mana kita nak lukis basi? Macam mana kita nak lukis basi? Contohnya macam ini, dekat bahu ialah 3 suku inci. Jadi kita tandakan 3 suku inci. Lepas tu kita linekan macam ni. Okey.
Okey, macam lah bila kita dah lukis basi, sekarang apa kita buat ialah kita guntingkan ikut outline basi ya. Okey, macam ni rupa dia bila kita dah guntingkan kain. Yang cabut dulu ya, pola ni daripada kain. Okay, kalau anda lihat video saya tunjukkan. Ya Allah, ayam ni. Okey, kalau anda ada lihat video, saya tunjukkan barang yang kita perlu untuk belajar menjahit kan. Okey, salah satunya ada tracing paper. Sekarang saya nak tunjukkan apa function tracing paper ni. Okey, nampak tak ni? Ni ialah line pola kita kan. So, apa kita perlu buat ialah kita letak tracing paper ni macam ni. Lepas tu kita ambil surih ni, kita gosokkan dia macam ni dekat line ni ya. Okay, apa function dia? Dia akan jadi, kita tengok. Nampak tak? Okay, nampak tak? Dia ada line yang sama macam ini. Jadi, pola baju kita ni kan separuh. Jadi, kita hanya perlu lukis separuh saja. Lepas tu yang belakang ni kita trace je lah, kita tekap. So, teruskanlah buat tracing ni sekeliling ni. Okay, jadi inilah function tracing paper tu. Supaya line dekat depan ni, kita pun ada line kat belakang. Ni akan memudahkan kita untuk menjahit nantilah. Kita tahu kita nak jahit kat mana. Sebab bila kita... Aku stick ayam ni sekarang. Sebab bila kita jahit tepi, kadang-kadang kita akan termakan kain sikit. Jadi nanti basi kita punya lebar tu akan berkurangan. Takut nanti kita dah terjahit tepi setengah inci dah. Lepas tu kita makan lagi setengah inci basi. Jadi kita dah terambil measurement badan kita sebenarnya. Okey, itulah dia. Tapi, kalau untuk siapa yang tak ada tracing paper, ada alternatif lain. Cumanya, untuk beginner tak digalakkan. Tapi, kita nak menjahit kan, kita nak simple je, tak nak menyusahkan diri kan, baru nak belajar jahit. Jadi, saya tunjukkan caranya. Saya ambil contoh ni. Okey. Letakkan pembaris ni dekat macam sini. Kita letak pembaris ni dekat line yang kita nak ni kan. Ambil kapur. Kecil je kapur saya. Okey. Kita macam ni, kita gariskan kat dalam ni. Okey, so jadi kita akan dapat, nampak tak line tu? Okey, kita akan dapat lah. Okey, so kalau lengkung ni pula, pakailah lengkung apa yang pembaris yang kita gunakan tadi. So, kapur ni tanda dari dalam ni lah. Pastikan kapur tu jejak dekat pembaris. So, kita tanda je macam tu. Okey. Jadi, akan dapat. Okey, kenapa teknik ni tak digalakkan? Sebab nampak tak? Dia sebenarnya tak accurate. Ni sebenarnya yang betul lah. Sebab kita trace directly dekat apa yang kita lukis kat depan ni kan. Okey, boleh juga guna cara ni. Cuma dia tak accurate. Macam, beza dia pun sikit je. So, okey lah kalau siapa yang tak nak beli tracing paper. Okey, untuk bahagian badan belakang pun sama. Semua cara dia. Basi dia pun sama jugalah. Untuk tangan pun teknik yang sama. Cuma basi dia lain lah. Ini saya tunjukkan measurement basi untuk setiap sisi dekat tangan. Okey, bila kita dah siap semua tu, kita dah trace apa semua kan. Barulah kita boleh tanggalkan jarum dan pola. Inilah rupanya kain kita. Itulah baju kita. Dah siap. Ni bahagian depan lah. Okey, bahagian belakang pun sama je cara dia ya. Okey, dalam video kali ni juga saya tunjukkan macam mana kita nak ambil lapik leher. Selalunya saya akan jahit baju. Astaghfirullahaladzim, ayam ni kan pula aku. Mula-mula ini ialah kain gam ya. Ambil kain gam. Okay, ni kain gam. Kita lipat sikit macam ni. Lepas tu apa kita buat? Ambil baju kita tadi. Okay, ni baju depan tadi kan. Kita lekatkan dia dekat macam ni, kita letakkan dia. Kita ambil kapur, kita tandakan line dia. Kita dah siap, kita dah tandakan line kan dekat sini dan sini. Lepas tu kita tandakan 2.5 inci. Okey. Kita dah siap tanda macam ni rupa dia kan. Jadi daripada setiap line ni, kita ambil lebar 2.5 inci. Dia akan jadi rupa dia macam ni kan.
dekat bahagian sini kita turun dalam, okay, dekat dalam ni kita turun dalam 4 inci. Lepas tu 2.5 inci juga lebar dia. Okay, macam tu lah rupa dia. Lepas tu kita akan gunting Okay, seterusnya apa kita buat? Nampak tak ada kilat-kilat ni kan? Okay, ni lah bahagian gam dia. Jadi kita letakkan dia, kita terbalikkan lah. Maksudnya gam ni maksudnya yang bahagian bergam ni kita cantumkan dia dengan kain ni. So kita terbalikkan macam ni. Okay, inilah pilihan yang kita dah lukis tadi. Lepas tu kita guntingkan dia kat kain kan. Rekamkan dia ke ni. Ini untuk kain depan, lapis lihir depan. Kalau untuk lapis lihir belakang, dia macam ni saja. Okay, dia tak ada yang turun bawah petak ni. Okay, kita dah siap dah kain-kain yang kita perlukan untuk jahit baju. Ini ialah bahagian belakang, bahagian depan. Nampak tak beza dekat leher dia? Leher bahagian depan lebih pendek. Okay. Dan kita ada 2 helai lengan. Okay. Lepas tu kita ada lapis leher bahagian depan dan bahagian belakang.